بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقل ربكم ادعوني استجب لكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وعلمنا التأويل حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نور بكتابك بصرنا واشرح به صدرنا واستعمل به بدننا واطلق به لساننا وقو به جناننا وقوة عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, barisan ahli jawatan kuasa, pentadbir masjid, seterusnya yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda, hadirin hadirat, para tetamu Allah, sidang jemaah yang saya muliakan. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali pada malam ini dan menyambung lagi pada pembacaan kita pada surah Al-Infitar, surah yang ke-82. InsyaAllah sebelum kita pergi lebih jauh, marilah kita sama-sama berniat i'tikaf duduk di dalam masjid ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya akan duduk i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda, hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian. Kita telah memperbahaskan pada 5 ayat yang pertama surah Al-Infitar yang mengandungi 19 ayat yang termasuk surah ini dalam surah Al-Makkiyah yang merujuk kepada soal-soal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surah Al-Infitar, ya, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang bagaimana berlakunya hari kiamat. Dan telah kita bahas pada surah Takwir dan surah Al-Insyirah, ya, tentang keadaan hari kiamat. Begitu juga dalam surah Al-Infitar, Allah SWT mula dengan 4 ayat pertama dengan kataan iza. Bila sebut iza, suatu perkara yang akan datang, dia belum berlaku, akan datang. Bila sebut akan datang, bilakah berlakunya? Sebab itu Nabi pernah menyebut pada para sahabat, seandainya kamu hendak melihat kiamat itu, bagaimana berlakunya kiamat itu, maka bacalah 3 surah tadi, surah At-Takwir, Infitar dan juga Al-Insyirah. Okey. Dalam 4 ayat yang pertama,
Allah cerita bagaimana keadaan langit, bagaimana keadaan bumi, dan bagaimana pula keadaan manusia itu apabila dibangkitkan. Ya, maka ayat yang kelima Allah SWT sebut alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ini sekadar kita ulang ya, maka bila berlaku semua ini, manusia akan mengetahui ma qaddamat wa akharat, apa yang pada terdahulu, permulaan dan pengakhiran. Dua perkara yang berbeza ya, dua perkara yang mana ya, kita ini akan dihisab dari sekecil-kecil perkara kepada sebesar-besar perkara, daripada permulaan kita ditaklifkan sampailah kepada pengakhiran hayat kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika itu manusia akan tahu. Sebab itu disebut nafsun, setiap kehidupan yang bernafas ya, akan mengetahui alimat. Dia akan faham, dia akan nampak ke mana ada tujunya, dekat dunia ni apa dia buat. Maka ketika itu ya, mereka ini, kita lah yang akan tahu sama ada dapat balasan baik ataupun balasan yang buruk ya. Maka ketika itu tiada apa yang dapat menyelamatkan kita melainkan amalan yang kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang ke-6 ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, wahai sekalian manusia. Hai sekalian manusia merujuk insan ya, yang merujuk kepada manusia, sama ada beriman ataupun tidak. Ini beza ya. Bila firman Allah SWT sebut tentang ya ayyuhallazina amanu, ayat itu adalah untuk peringatan umat Islam. Tapi Allah sebut dengan kata ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, merujuk kepada manusia yang terjadinya semenjak daripada Nabi Allah Adam alaihissalam membawa kepada umat akhir zaman. Ya, siapa yang umat akhir zaman? Ya, iaitu yang mereka dapat melihat ya, bagaimana kiamat itu berlaku. Itu umat akhir zaman. Okey. Maka kata Allah SWT, ma warraka, apa yang telah menenggelamkan. Ya, warraka ni ialah ya, apa yang telah memperdayakan. Ya, apa yang kita terpedaya dengan dunia ini, ya, lalai dengan dunia, yang memperdayakan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kita di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah uji. Dan ujian Allah SWT itu maha adil. Allah sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah uji, tidak Allah uji akan seseorang itu melainkan apa? Wus'aha. Ya, dia dapat mengatasinya. Kehidupan kita tidak lari daripada ujian. Kita diuji dengan berbagai-bagai ujian. Tetapi bagaimana kita menghadapi ujian, itu yang Allah SWT nak lihat. Allah dah sebut pada 4 ayat pertama tadi kejadian ataupun berlakunya hari kiamat. Apabila langit terbelah, ya, bila mana kawakib, bintang-bintang itu ya, intatharat, kata Allah SWT ya, berserakan, berlaku antara satu sama lain. Ya, wa idzal bihar, dan apabila laut itu menggelegak. Ya,
Bila menggelegak bagaimana keadaan, kita tengok terpeluang, maka akan berlakulah gelombang-gelombang yang menghempas daratan. Manusia berlari, bertempiaran lari, cari tempat yang selamat, bina tembok. Ini semua pada pandangan akal manusia. Oh, air ni kalau kata kita nak tahan air ni, kita kena buat tembok. Nak tahan bukit ni, kita kena buat penampan. Tapi idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah nakkan akan sesuatu tu, buatlah macam mana pun, kan? Manusia ni dikurniakan Allah Ta'ala akal yang hebat. Pergi perang, bawa kereta, setakat kereta perisai, mudah-mudah je diletupkan, bina kereta kebal. Bunyi kereta kebal, kereta kebal. Kebal ke duduk dalam tu? Tak, hancur juga, kan? Walaupun secara normal je, dia telah direka dapat menampung, menahan berbagai-bagai ujian, cubaan. Bahkan kalau kita beli kereta, kan, kereta hari ni kereta baru macam-macam keluar, kan? Dia ada, dia panggil NCAP, NCAP, ada 5 star, 4 star, paling kurang 4 star lah. Selalunya 5 star kereta-kereta baru, kan? Dia sebab apa? Aksiden, teruk. Tapi akibat daripada kemalangan itu boleh diminimaliskan, kan? Letak belon, kan? Kita panggil apa? Kita panggil airbag, belon lah tu, kan? Tak belon. Belon ni dia boleh menampung sesuatu berat, tapi kalau dia tak tampung berat tu, dia pecah juga, kan? Ibarat kita jatuh pada belon, pam, takkan melantun balik, so selamat. Tapi kalau belon ni tak dapat tampung, maka akan berlakulah impak yang teruk, kesan yang teruk, kan? Kadang-kala kesan kemalangan teruk tapi tidak meninggal dunia. Tapi kalau kadang-kadang kesan daripada kemalangan tidaklah teruk pun, jatuh tangga umpamanya, bunyi jatuh tangga tak ada apa pun, tapi meninggal dia. Sebab dia meninggal, sebab apa? Sebab dia jatuh tangga. Tapi bukan sebab jatuh tangga tu dia meninggal, tapi sebab dah sampai ajalnya, yang Allah SWT sebut dalam ayat yang lain, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika datang ajal kamu, tak akan lewat seminit, sesaat, ataupun terawal sesaat. Itu telah ditentukan. Maka kata Allah SWT, apa yang sebabkan manusia ini waraka, terpedaya? Kat dunia ni kita terpedaya dengan apa? Kita lalai, kan? Kita alpa. Kita bawa penceritaan, sebab surah ini cerita tentang hari kiamat. Hari kiamat satu dunia yang lain. Dunia alam roh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. 5 perjalanan kita ni. Diciptakan kita roh, belum hidup lagi. Tiup ke dalam rahim, belum lagi. Lahir ke dunia, baru bermula kehidupan. Kemudian dimatikan, mati kita, masuk ke dalam kubur. Kita nampak orang mati ni masuk kubur, jasadnya kaku,
Tapi di sisi Allah SWT, kita je nampak mati, tapi orang dalam kubur ni hidup. Cuma dunia kita berlainan. Dunia berlainan. Nak cerita macam mana dunia berlainan ni? Kita tidur dengan kawan kita tidur sebelah-sebelah, kan, masuk masjid dengar khutbah, dua-dua terlelap. Agak-agak mimpi dua orang terlelap ni sama tak? Tak sama, kan? Ada tak orang yang mimpi ni, tadi mimpi jumpa pula dia kan, dia mimpi lelap dengar orang baca khutbah, dia lelap, dalam mimpi jumpa orang sebelah yang tidur. Lah, kau pun tidur sama kan? Tak ada. Mimpinya yang berlainan. Okey. Kadang-kadang kita tidur di satu tempat yang lain, tidur di tempat yang lain, bertemu di alam roh. Sebab apa? Sebab Nabi sebut, apabila kamu tidur, itu adalah sebahagian daripada kematian kamu. Kan? Siapa yang jaga kita tidur? Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita tidur, tak ada semut masuk telinga, kan? Tak ada lalat masuk dalam hidung, tak ada. Kadang-kadang tidur kita ni, lalat lalu pun kita tak perasan. Sebab apa? Dunia dah lain. Kita dah pergi dunia, alam roh, lalat ni di alam, alam nyata kita ni. Tapi kalau kita alam nyata dengan alam nyata, lalu lalat depan semayang, kita tengah semayang lalu lalat, kita boleh tahu seekor ke 2 ekor, kan? Bunyi pula ngau, besar betul lah ngau ni, kan? Jadi bila disebut memperdayakan tadi, kita lalai, tersebut tentang lalai hari akhirat. Bila orang yang lalai pergi ke hari akhirat, satu dunia yang baru, daripada dunia ke hari akhirat, tempat yang baru. Kan, kita kalau pergi merantau, kita tinggal kat Seremban, sekali tercampak pergi ke Siam lah umpamanya, kan? Ada yang buat alasan, macam mana tuan boleh ternikah kat Siam ni? Tak tahulah macam mana tercampak kat sini. Tak ada, tu dirancang. Tak, dia cerita kita pergi satu tempat yang baru, kita pergi satu tempat yang baru, kita menjadi, dipanggil pelancong ataupun pengembara, kan? Bila tempat yang baru, kita kena berhati-hati pada apa yang ada pada kita, kan? Itu yang pergi Mekah tu, dilipat dimasukkan selipernya dalam plastik, diikat dekat ihram itu, kan? Sebab apa? Sebab takut hilang, kan? Ada tak orang kat sini yang pergi semayang ke masjid, Sayyidatina Khadijah ni, dia sangkut selipar kat baju? Ada je? Tak pernah, kan? Sebab apa? Sebab kita memang orang sini, tak jadi masalah. Kok hilang selipar pun tak jadi masalah sangatlah, boleh balik ni. Tapi sebab apa? Kalau kita pergi Mekah, takut betul kita nak tinggalkan selipar kita. Dia ada 2 benda, Ustaz. Satu, takut hilang lah. 2, dia tak hilang, tapi pintu yang masuk tu hilang. Kan pintu sama yang Roman semua, kan? Ini saya lihat pintu masjid ni dokek. Cuba pintu masjid ni sama, satu kat pintu sana, mula-mula kita datang, mana pula datang ni, kan? Dan kita senang kiblat kat sini. Itulah menuju. Kalau dalam Mekah, dia keliling, mana satu pula pintu, kan? Sebab tu tuan-tuan kalau pergi Mekah sekarang ni, dia letak nombor kat pintu, kan? Kalau hilang, dia akan tanya apa? Raqamul bab, nombor pintu, kan? Nombor pintu, kan? Dia macam tu. Sebab tu kadang-kadang kita pergi beli bola ke tempat pembeli belah ni yang besar, yang tak pernah kita masuk. Berjanji dengan rumah kita, akan tunggu depan dia. Tak jumpa. Sebab apa? Sebab seorang menghadap utara, seorang menghadap selatan. Memang tak jumpa lah. Tambah-tambah kalau kau ke LCC, kan, Twin Tower,
Dia memang ada dua tower tu, mana satu tower dia. Kan sebab tu dia letakkan rakam. Kan senang. Besok kalau pergi Mekah, saya bagi tips lah kalau tak nak hilang. Tengok pintu tu mana, letak selipar tu. Tak ada orang curi kan. Ya, kalau hilang pun boleh tunggu kan, mesti ada yang jengkaut tu, dia kaut selipar ni. Kan ambil lah selipar tu, pinjam ya, supaya boleh balik ke hotel. Kan saya pernah tuan-tuan, tak tahulah, saya ni agak dah tua ya, 10 tahun lepas pergi Mekah. Dekat 10 tahun lepas, 9 tahun lepas ya, pergi Mekah. Okey, letak selipar tempat lain, keluar tempat lain, tengok-tengok selipar dah tak ada. Alamak, kau nak curi juga selipar ni. Kan tu yang tahu tu. Lalas datang polis tanya, rakam bab. Kena faham lah cakap bahasa Arab ni. Kan jangan main nontam ni. Tu yang main nontam habis dia tawar tu kan ya, mula-mula RM5, 5 dia tu 5 rial. Nak tawar jadi umpet rakan arba'ah, okey, 4 rial. Dia dapat lah. Pergi satu kedai dia, tadi dah tawar RM4, 4 rial dia kata. Macam mana nak tawar dia 3 rial ni? Maghrib 3, salah 1 rial dia kata. Dan kan kono yang 3 rial dia kata, apa nak ya, nak dikobarkan dua sembahyang subuh rakaatain rial. Tak galak orang Arab tu kan, dan dia boleh tahu kan, dia boleh tahu kan, kalau kita cakap isnain rial pun dia boleh tahu orang luar kan. Orang Mekah dia sebut rialain, 2 rial. Kalau sebut isnain rial, walaupun betul tapi dia tahu orang luar. Dia tahu betul orang luar, bahasa orang luar kan. Macam pergi ke Kelantan lah, kita panggil 50 sen kan. Orang Kelantan tak panggil 50 sen, dia panggil samah. Kalau sebut 50 sen, ni orang luar ni, orang Kelantan lah kan. Kalau orang Islam cakap bukan berapa harga, 2 sen lah dia kata kan ya, 2 sen. Orang luar tak faham lah 2 sen. Allahu'alam. Okey, jadi tempat yang baru, kalau kita hilang apa yang ada pada bekalan yang kita bawa tu hilang, apa perasaan kita? Comel tak? Comel kan? Comel gitu. Apa ni? Hilang, beg semua kena curi kan. Tengah semayang, beg kat depan ada, sujud, bangun daripada sujud dah tak ada beg tu. Wah, tu yang mengelintau tu, mana pula beg ni? Nak semayang pun dah tak tentu arah lah kan. Okay. Begitu juga bila kita pergi ke hari akhirat, tempat yang baru, mana bekalnya? Bekal kita simpan, kita kumpul di dunia. Bila bawa pergi akhirat, okay, maka kita akan dihisap. Maka kalau kata ada ngantor orang, kita ngutuk orang, ngeji orang, okey, apa kata Nabi, kalau dia tak maafkan, kamu nak mohon ampun dengan Allah Ta'ala senang, tapi nak mohon ampun dengan manusia susah, kata Nabi. Dia tak maafkan, maka kita kena bagi pahala, taubuih pahala dengan pahala kita kan. Tak cukup pahala kita, ambil pula dosa orang kan. Hutang orang tu kita ambil. Tak comel itu, tak comel. Ni neraka nampak dalam mata. Ui, neraka kan. Pandang pula, ui, nampak syurga. Ui, untung kalau dapat masuk syurga kan ya. Jadi ini dia kata ni, apa yang memperdayakan kau ya, tak lain tak bukan dunia. Dunia inilah yang memperdayakan kita. Kita terpedaya di dunia sebab apa? Sebab syaitan ambil kesempatan atas diri kita. Sama juga tadi kalau kita hilang barang, tak tahu seorang, bang, apa pasal bang? Tak tahu lah, duit semua ada. Tak apa, abang ikut saya. Kita tak kenal pun orang tu
Dan kita tak boleh tahu dia ni baik ke jahat. Kan kalau pergi Mekah semua orang baik, tak ada yang jahat pergi Mekah tu, semua baik. Kan ya, baik orang pergi Mekah ni, sediakan tolong. Sebab semua yang pergi ke Mekah memang nak buat benda baik. Sebab tu jarang kita jumpa orang jahat. Bukan tak ada, ada, tapi banyak yang baik berbanding jahat. Kan tak ada makan, dia bagi kita makan, tak masalah. Kan mana bang hilang 6 bulan tak, ni tengah makan ni, tak apa bang, duduk kita makan sama-sama, sikit sama sikit, banyak sama banyak, tak ada masalah. Tapi di akhirat ya, kalau di dunia ya, yang mengambil peluang ini menyesatkan manusia ialah syaitan. Syaitanlah yang menyesatkan kita, diperdayakan kita dengan keindahan dunia, seolah-olah tiada lagi kehidupan selepas dunia. Bagi kita umat Islam, kita percaya dunia ini hanya tempat sementara, persinggahan. Kita tak akan menetap selama-lamanya di dunia. Kita akan pergi ke satu dunia yang kekal abadi. Ya. Tapi syaitan dia perdaya kita bahawa inilah dia nikmat, inilah dia sebenar-benar nikmat yang kau kena kecapi. Kan tak salah kita nak dapatkan dunia, tapi jangan gharraka tadi, jangan kita terpedaya. Salah ke nak kaya? Tak salah. Salah ke nak berehat? Tak salah. Okey, salah ke nak bermain? Tak salah. Tapi jangan sampai kita terpedaya yang melarikan tugas kita ataupun cita-cita kita untuk ke hari akhirat. Ya. Maka Allah sebut dengan hujung ayatnya bi rabbikal karim. Okey, terhadap Tuhanmu yang maha mulia, karim. Tapi di sini diistilahkan mulia itu ialah pemurah. Murahnya sifat Allah SWT tu, kita buat jahat, Allah SWT belum balas lagi di dunia. Kita buat jahat, Allah SWT bagi lagi peluang untuk kita bertaubat, kita berubah. Okey, bukan kata kita jahat, wah kau ni besok dan campak kau akan masuk dalam neraka. Tak. Allah bagi peluang untuk berubah. Dan inilah yang perlu kita rebut. Kalau kita nak bandingkan nikmat yang Allah Taala bagi pada kita dengan amalan yang kita lakukan, belum tentu setara. Belum tentu setara. Kan? Nikmat kan? Kita kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang semayang awal, kadang-kadang semayang lewat. Kan? Agak-agak kita bernafas ni, pernah tak berhenti sesaat? Pernah tak? Sesaat ya Allah Ta'ala tarik. Setiap minit 1 saat nafas kita tersekat. 1 minit ada 60 saat. 1 saat ya Allah Ta'ala ambil. Setiap 60 saat nafas kita tersekat. 60 saat tersekat. Macam mana kita rasa? Tapi Allah ni, dia Maha Pemurah, Karim. Walaupun kita terpedaya dengan, terpesona dengan keindahan dunia, tapi Allah SWT kata, aku beri. Tak apa. Di sini bukan tempat aku menghisap kamu. Kita akan dihitung bila kita bergerak ke hari kiamat, hari akhirat. Yang ada juga disebut sebagai ad-din. Dalam surah ini juga disebutkan dengan ad-din pada ayat ayat yang ke-9. Okey. Berganjak pula ke ayat yang ke-7. Tadi Allah sebut, Allah bagi peringatan. Okey. Wahai manusia, apa yang mengalpakan kamu sehingga jadi derhaka terhadap Tuhan yang pemurah. Okay. Tuhan yang maha karim, mulia. Okay. Umpama kita belajar, dulu, dia ada 2 jenis guru. Satu guru yang baik, yang lembut, lemah lembut,
Satu lagi guru yang garang. Guru mana yang kita takut? Guru yang garang lah. Kalau guru garang ni dia suruh buat kerja rumah tak siap, kita rasa takut nak pergi ke sekolah, kan? Tapi guru yang baik ni kadang-kadang dia mengajar kita tidur pun dia tak kisah, sebab dia baik, kan? Faham? Kita masuk dalam ujian, dapat keputusan, diserahkan keputusan oleh guru yang baik. Guru baik ni baik. Wahai anak muridku, ini keputusan kamu. Kita pun ambil tengok, kan? Alamak, merah banyak, kan? Kalau guru yang baik ni tak pernah marah, dia cakap sikit je, itulah dulu saya ngajar kau main-main, itulah keputusan kau. Agak-agak terkesan tak dalam hati kita? Terkesan. Sama tak besok bila kita bertemu dengan Allah SWT, kita ada kitab amalan, diserahkan kitab amalan kita, kita semak, tengok Allah banyak buruk daripada baik. Kemudian Allah kata, dulu kat dunia aku bagi kau peluang, kenapa kau tak ambil peluang? Agak-agak terkesan tak kita? Terkesan. Kita akan rasa, Allah malu nak mau tak mana muka ni, kan? Bila Allah sebut begitu. Sebab apa? Sebab sifat Allah Ta'ala tadi Karim, baik, mulia. Allah ni tidak bersifat zalim. Allah ni adil, kan? Dan keadilan tersebut kita kena jagalah. Jangan sampai Allah bagi peringatan, kan? Allah bagi peringatan, kita dah didatangkan dengan peringatan pertama, masjid kena tutup, kan? Masjid ditutup, kan? Kita ni 9 belum lagi tuan-tuan, KL dah start balik dah buat sembahyang Jumaat. 6 orang dah, 6 orang yang sembahyang Jumaat. Bising orang, osah bising. Elok masjid buka, dah tinggal balik 6 orang. Kan kita sekarang ni dah gelombang yang ketiga datang, ya, COVID kita, kan? Saya ni pun saya banyak mengajar pilah, dah disekat. Ustaz tak boleh mengajar lagi pilah, tunggu seremban sampai tukar jadi kuning atau hijau, kan payah. Seremban dah merah. Waktu bila masjid dipanggil, saya tengok balik, oh betul lah dalam seremban, boleh mengajar. Okey. Jadi ya, kita tadi kat mana ni? Saya nak cerita. Dah hilang pula punca. Kat mana tu? Mam? Okey, sembahyang Jumaat tadi. Okey. Dulu pada awal dulu sembahyang Jumaat, termasuk kita 6 orang je. Kita dulu berapa? 12 kan? Ji kan? 12 orang. Maknanya AJK tu pun boleh masuk. Berapa orang yang boleh masuk jemaah biasa? Yang lain semua AJK, AJK sebat, kan? Lepas ni kalau nak sembahyang Jumaat sekarang, kena masuklah, bertanding jadi AJK, kan? Okey. Yang selamat imam lah, walaupun dia tak bertugas, dia boleh datang, kan? Jadi ya, kemudian Allah kendurkan kita punya pandemik ni, penyakit ni. Masjid dibuka kembali, tak bertambah orang, kan? Tak bertambah. Saat Jumaat tidak diwajibkan. Siapa nak datang Jumaat, daftar. Siapa yang tak nak datang Jumaat, tak payah daftar, duduk rumah diam-diam, kan? Jadi orang yang daftar datanglah, orang yang tak daftar tak datanglah. Ada juga yang mendaftar, dia tak datang langsung, dia daftar, kan? Itu yang poning orang masjid tu. Tak boleh masuk, tak boleh masuk. Dalam pendaftaran kami dah cukup 200 orang. Ditinjau, tak sampai pun G dalam tu 200. Yang tak sampai tu sebab yang masuk nama tapi tak datang sembahyang. Dia berebut datang masuk nama je, tapi tak datang, kan? Dan pengalaman saya selama daripada bulan 2 itu sampailah bulan 8, saya mengajar di pusat kursus pra perkahwinan.
kan ya, antara sebab saya banyak mengajar tentang bagaimana mengenal Allah Taala, tasawur Islam, yang digambarkan apa kita itu Islam, dan dalam tu disentuh tentang solat. Dan bila saya tanya pada lelaki-lelaki bakal suami, siapa yang pergi solat Jumaat? Siapa yang dah pergi sembahyang Jumaat dalam musim pandemik? Boleh kira lah. Satu kelas ada lebih kurang dalam 40 orang, kan? Lelaki 20, perempuan 20. Selalunya lelaki kurang lah, perempuan yang ramai. Okey. Bila tanya, tak ada. Tanya seorang-seorang, tak ada. Tak wajib Ustaz. Kan, wah, kau ambil betul kesempatan, kan? Tak diwajibkan. Sebab masa tu sampai sekarang siapa tak pergi sembahyang Jumaat tak boleh kena tangkap. Sebab masjid dia tengah dia panggil dihadkan. Saya bukannya tak nak pergi sembahyang tu, kan? Habis kau duduk mana? Saya tengoklah wayang, kan? Saya selalu pergi tengok, kan? Kalau sebelum pusing pergi masjid Husin tu, kan pergi tengok wayang dekat apa, Jaya School. Ramai budak kita lah. Tanya orang, apa lah kau tak pergi sembahyang? Dah 12.30 ni, nak tutup dah. Sembahyang saya tak daftar dah. Kan? Kau tahu daftar macam mana? Daftar, hari lain dah tutup. Sekarang ni buka sampai hari Rabu. Pun tak penuh, bertambah ke ni. Macam tu kan? Tu yang muka kan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasihkan, Allah ni adil. Tak apa, tak dunia kau buat alasan, bagilah alasan. Nanti di akhirat aku akan bagi, kan? Bagi balasan, kan? Nak roboh tuan tu dekat bola-bola rancangan. Saya dulu agak ni yang lalas kata, Ustaz, saya nak keluar daripada tim pergi pemantauan masjid ni. Sebab apa Ustaz? Saya tak sempit nak sembahyang Jumaat dah. Saya sendiri yang jaga masjid tak sempit sembahyang Jumaat. Sebab SOP yang menjaga ni tak boleh sekali sembahyang kalau tengok orang. Elok tak pakai mask, ada tak bawa sejadah, kan? Tu belum ada lagi alasan tu. Nampak patah balik dia, musim-musim ni, bila Allah SWT datangkan musibah pada kita, dia buka, okay? Kemudian mula musibah, tutup, buka, tak ramai orang. Tutup apa, pasar raya tak boleh masuk, tak apa-apa. Orang Jabatan Agama ni bangang semua, bungkur dia, kan? Itu yang sampai tuan, kan? Kalau kau bungkur semua dia, kan? Dia sebut kepala, Ustaz, kepala tu kan siapa? Saya lah dia sebut tu dia, kan? Dia tak berlaku. Maka kita rebut peluang tersebut. Rebut yang Nabi sebut, rebut 5 perkara sebelum sampai 5 perkara. Rebut time boleh sembahyang, jarak pun jarak lah, kan? Bukan lama, kan? Dia apa hikmah dia? Hikmah dia, kita datang masjid tak sampai tidur sebab khutbah pendek. Tidur Ustaz, baru nak terlayang tiba-tiba nak komat. Lepas ni memang akan sentiasa khutbah tu pendek lah, ringkas. InsyaAllah doa-doa lah. Tu hikmah dia, kan? Kemudian apa lagi? Tempat semayang selesa. Kalau dulu payah, kan? Kena cari tiang lah, apa lah. Sekarang selesa. Kalau kipeh tu satu kat kita. Maka Allah SWT sebut pada ayat yang seterusnya, allazi khalaqaka fasawwaka adalak, yang telah menciptakan engkau lalu menyempurnakan kejadian tubuhmu seimbang. Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut Allah memuliakan manusia, iaitu Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan. Sebab itu Allah SWT sebut dalam ayat ini dengan kata fasawwaka, menyempurnakan kamu, iaitu Allah SWT memperbaikan. Tak boleh makan sendiri, tak boleh pakai pakaian sendiri, kan? Konceng berterabur, maka Allah perbaiki diri kita jadi baik.
jalan, boleh makan sendiri, boleh mandi sendiri, pakai sendiri, kencing dah tak berterabu, basuh berak sendiri. Ni dikatakan ni Allah sempurnakan kita. Bila Allah dah sempurnakan kita, menzahirkan rasa syukur kita. Okey, tidak boleh sahaja dengan perkataan, mesti juga dengan perbuatan dan diikuti dengan tasdiq biqalb. Okey, tasdiq bil lisan, kita membenarkan kemudahan, kita balas dengan ketaatan. Kita taat, azan je kita masuk, kita bergogeh datang ke masjid. Kemudian apa saja amalan, berzikir apa semua kita buat, menandakan hati kita itu bersyukur. Kan? Sebab itu Allah sebut lagi fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa sahaja yang dikehendaki dapat dia menyusun tubuhmu. Kita ini supaya kita seimbang akan keadaan kita. Allah ni sempurnakan kita ni dengan berbagai-bagai bentuk. Allah adakan hitam dijadikan putih, adakan gemuk, adanya kurus, adanya muda, adanya tua, supaya seimbang. Itu dari segi yang ni kan. Okey, kalau kita lihat dalam benda yang lain, benda yang lain, ada mata. Okey, Allah nak seimbangkan mata kita, diberi kita nikmat penglihatan. Yang zahir kita ada mata, batinnya kita boleh melihat. Yang zahirnya kita ada telinga, ada lubang telinga. Yang batinnya kita boleh mendengar. Kan? Ada orang ada mata, boleh melihat, tak melihat. Ada orang ada telinga, bolehkah dia mendengar? Tak, ada yang tak mendengar. Kan? Itu pada cacat hakiki. Tapi ada juga yang dijadikan mata, tapi pada zahirnya, pada batinnya dia tak bermanfaat. Ada telinga, dengar akan wahyu-wahyu Allah SWT, cerita-cerita tentang hari kiamat, cerita-cerita tentang taat pada Allah SWT, tapi tidak terkesan pada diri dia. Sebab apa? Sebab telinganya tadi tidak lagi diseimbangkan dengan dia mendengar pada perkara-perkara yang baik. Matanya tadi tidak digunakan untuk melihat akan perkara-perkara yang menambahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah sebut surah, gambar. Bagaimana kita digambarkan, bagaimanakah kita ini diletakkan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, kita baca Quran, kita lihat, kita dengar, biarlah terkesan pada hati naluri kita. Kalau tak terkesan pada hati naluri kita, kita masih lagi belum dapat nikmat batinnya di situ. Kan? Sebab kena seimbang. Kan? Bukan pada makanannya. Bila sebut seimbang ni makanlah. Kan? Suku-suku apa? Dia panggil apa? Suku-suku satu. Kan? Suku nasi, suku lauk, kan sayur sesudu. Kan? Tapi kita terbalik. 3, 2, 1. 3 nasi, 2 lauk, kan 1 sayur. Lepas tu kalau masjid buat makan, sayur selalu berlebih. Kan nasi selalu tak cukup. Lauk jangan ceritalah, ada yang bungkui. Kan? Tapi sebenarnya kena seimbang. Sebab apa? Sebab kita akan dinilai. Kan? Kita di dunia
dengan akhirat, dua perkara. Hidup di dunia dan akan hidup juga di akhirat. Okey. Apa kata Allah Taala? Okey, cari dunia. Okey, cari akhirat. Jangan lupakan dunia. Maknanya kena seimbang. Kan duduk di atas tikar sejadah berzikir tak boleh. Dia kan ada usaha nak cari makan, supaya apa? Supaya dengan makan tadi sihat, kembali semula ke tikar sejadah. Kan? Maka dia pusing seimbang. Ada waktu kita dengan Al-Khaliq, dengan Allah SWT. Ada waktunya kita dengan Al-Makhluk, dengan ciptaan Allah SWT. Dan kembali semula kita kepada Al-Khaliq. Hubungan kita dengan Allah SWT dipanggil sebagai ibadah. Hubungan kita sesama makhluk dipanggil sebagai muamalah. So, di antara muamalah dengan ibadah kena sama. Tapi kembali pada ayat tadi. Okey, kejar akhirat dulu. Ada dunia, ada akhirat, maka kejar akhirat dulu. Ada dunia, sedap makanan rojak di tepi pintu pagar masjid, tapi dah azan Jumaat. So, kejar akhirat dulu. Bukan pergi dulu, bang, bungkih humpek bang, kan lepas sembahyang Jumaat saya balik pada abang. Tak, kejar akhirat dulu. Kalau tak tumpah Ustaz, rugilah. Sebab kita merasa lepas nikmat dunia kita rugi. Kita tak merasa lepas nikmat akhirat kita rugi. Kan? Okey, umpamanya sebab tu kalau dalam macam kitab fiqh, umpamanya kita Muniyatul Musalli, okey, dia ajar solat. Kan solat. Okey, kita dah semayang jemaah di masjid. Kan tadi tuan-tuan nak semayang jemaah. Balik rumah, rumah belum semayang lagi. Sebab apa tak semayang? Sebab ada saudara-saudara baru datang time maghrib tadi nak menumpang. Maka kita tunggu, okey, diorang pun nak semayang. So kita tumpang semayang sekali lagi. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Walaupun tadi tak apalah, kau semayang dulu, dia nak semayang ke masjid, kau orang lambat dah dia semayang masjid kan dapat pahala. Tak. Sama je. Jemaah di rumah ke jemaah di masjid sama, cuma ada kelebihan berjemaah di masjid dengan kelebihan berjemaah di rumah, itu je. Kan? Boleh semayang. Kan, ataupun balik dia semayang pada masjid tadi, rasa macam tak puas hati dah semayang kat masjid, nak semayang balik kat rumah, tak ada masalah, semayang. Kan buat balik maghrib kat rumah, supaya rumah tanya, abang pergi masjid kau tak dia ni, pula ulang balik semayang maghrib kat rumah ni. Kan, sebab kita merasa rugi kalau kita buat banyak kali. Tapi bagi orang yang merasa nikmat akan ibadah tu, dia buat banyak kali pun tak ada masalah. Kan? Sebab apa? Sebab dia dah nampak nikmat tu akan diterima di akhirat. Dia akan nampak untungnya di akhirat. Kan? Ya, tuan-tuan, ya, itu dalam bab ibadah. Bab muamalah, perniagaan umpamanya. Ya, Abdul Rahman bin Auf, pernah saya cerita kepada tuan-tuan dulu kan. Abdul Rahman bin Auf ni orang kaya. Di kalangan para sahabat, Abdul Rahman bin Auf adalah antara sahabat yang paling kaya. Kan Nabi sebut, ya Abdul Rahman bin Auf, kau ni akan masuk syurga lambat sikit sebab kau kaya. Kan? Dia berniaga, dia untungnya. Jarang Abdul Rahman bin Auf ni niaga rugi. Sebab dia pandai, cerdiknya berniaga. Kan? Maka dia satu hari dia berazam supaya aku niaga biar aku rugi, jangan aku untung. Kan saya cerita pada tuan-tuan dulu, ya, bila satu musim buah-buah kurma di Madinah tak menjadi, maka Abdul Rahman bin Auf beli dengan harga buah yang cantik. Beli durian tempoyak harga musangking. Tuan-tuan bayanglah, tempoyak jual bakul, musangking jual kilo. Kan satu bakul tu katalah satu bakul 50 kilo. Kan? Kalau 50 kilo tempoyak ni lebih kurang RM50. Kan, kalau 50 kilo musangking tak mau RM50 tuan-tuan.
darab ialah sekilo RM50. Kan? Jadi dia beli, dia nampak peluang dia akan jadi miskin sebab niat dia ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ceritanya panjang, saya dah cerita pada tahun-tahun tu. Dia jadi kaya balik bila ada orang beli harga yang dia beli tadi dengan berlipat kali ganda. Kan? Bukan tak boleh kaya, boleh, tapi berniaga dengan sebenar-benar yang dilandaskan oleh syarak. Kan ini tak dengar ini boleh ni simpan setahun dapat simpan RM5 setahun jadi RM500. Kita pun dah berkira kalau masuk RM500, kalau RM5 dapat setahun RM500, kalau simpan RM500 dapat doket RM50,000. Simpan RM5,000 dapatlah RM2.5 juta. Dia dah siap kira tu. Kan? Ya. Perniagaan ni tak ada satu perniagaan yang dijanjikan untung dahulu, tak. Sebab tu kalau kata kita simpan di bank-bank bersistemkan Islam, dia panggil mudarabah, muraqabah, yang macam-macam tu. Dia punya tu istilah dia keuntungan 7-3. 7 untuk bank, 3 untuk penyimpan. So kalau dapat 1,000, 700 untuk bank, 300 untuk penyimpan, keuntungannya itu. Kan tu kalau 1,000 lah, kalau 100,000, 200,000 macam tu lah. Okey. Allah Alam. Tapi kalau letak 3% setiap tahun, kan itu bahaya. Kan sebab dalam perniagaan ni dia ada naik dan turun. Ya, wallahu alam. Okey. Dan Allah sebut pada ayat yang ke-9, kalla bal tukadzibuna biddin. Bukan sahaja tertipu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Okey. Kita tengok di situ Allah sebut dengan kata ad-din. Ad-din itu ialah hari kiamat, bermaksud hari kiamat. Ad-din juga bermaksud sebagai agama. Ad-din juga bermaksud dari perkataan dasarnya dayana, hutang. Dayin, okey, hutang. Sebab apa Allah sebut hutang? Sebab kita berhutang dengan Allah SWT. Allah hidupkan kita di dunia, maka kita akan dihisap di hari akhirat. Maka beruntunglah bagi mereka yang menjadikan dunia ini sebagai tempat dia mengumpul amal kebaikan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan, tapi ustaz saya ni tak kita masuk syurga bukan sebab amalan kita. Kita masuk syurga sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan saya dah sebut tadi, kalau nak kita bandingkan nikmat yang Allah bagi dengan amalan yang kita buat, belum tentu dapat menandingi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Cuma Allah nak tengok kesungguhan kita. Kau sembahyang tak? Kau puasa tak? Kau ada sedekah tak? Tunaikan haji tak? Ini adalah kehendak Allah Taala yang kita perlu tunaikan mengikut kepada kudrat yang ada pada kita. Mudah-mudahan dengan kita berusaha untuk melunaskan hutang-hutang kita pada Allah Taala itu, maka kita menjadi yang disebut oleh Allah Taala ashabul yamin, yang akan mendapat balasan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi pada ayat yang seterusnya pada pertemuan kita yang akan datang. Yang baik itu datangnya pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya itu datangnya kelemahan diri saya sendiri. Sekali lagi ampunan maaf andainya ada salah bicara dan tersilap tutur kata.
dalam pertemuan kita pada malam ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima jahilna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.